Assalamualaikum and a very good day everybody. And kita go to the last chapter, government supervision. Alright. In this chapter kita tahu apa kaitannya government dan dia punya supervision on insurance industry. Alright. Okay. Oleh kerana insurans ni tertakluk kepada Insurance Act 1996, which is start daripada 1963 lagi, Insurance Act. Ianya menjadi satu principal legislation ataupun undang-undang prinsip yang paling utama dalam insurans industri, di mana ianya di bawah kawal selia Bank Negara Malaysia ataupun Central Bank of Malaysia, dan juga isu untuk mengeluarkan lesen ianya dia tertakluk kepada kebenaran Kementerian Kewangan. Okey, di sini ada Ketua Pengarah Insurans. So Ketua Pengarah Insurans adalah satu jawatan di dalam Bank Negara, di mana kita boleh tengok di sini A sampai I ni adalah kuasa-kuasa beliau yang boleh mengawal insurans industri. Contoh yang pertama, cancel the registration of insurance, boleh membatalkan pendaftaran syarikat insurans yang gagal mematuhi sebarang requirement. Boleh memeriksa dokumen syarikat insurans, boleh mengawal semua proposal, polisi, brosur yang dikeluarkan insurans. Pendek kata, ianya kuasa yang agak besar untuk syarikat insurans beroperasi di Malaysia. So di bawah DGI ni, di bawah Bank Negara. So ada satu jawatan, Director General of Insurance. So kat you all boleh Google siapakah Director General of Insurance. Adakah dia ada jawatan khas ataupun ianya dipegang oleh Governor Bank Negara. Okey, kenapa ianya menjadi statutory regulation ataupun menjadi undang-undang yang termaktub insurans ni? Kerana yang pertama, ianya adalah insurans adalah intangible product. Insurans bukannya sesuatu yang boleh dipegang, dibeli, disimpan. Ianya berdasarkan satu dokumen, iaitu dipanggil agreement ataupun kontrak. Jadi oleh kerana ianya produk yang tak boleh dipegang, disimpan, ianya adalah kontrak, ianya ada agreement, jadi ianya perlu campur tangan kerajaan untuk mengawal selia. Kalau tidak, benda ni akan menjadi terlalu rumit. Yang kedua, ianya adalah seperti saya cakap tadi, dia rumit, kompleks produk. Sebab insurans ni adalah produk yang sangat rumit, sebab bukan semua yang boleh faham. Lagi ayatnya berdasarkan ayat-ayat legal atau ayat undang-undang yang mungkin berbelit-belit. Jadi mungkin orang tak faham dan sebagainya. Mungkin penerangan ejen juga mungkin tidak tepat. Jadi ianya perlu kawal selia kerajaan kerana ini satu produk yang sangat kompleks. Yang ketiga, affected with public interest, ianya melibatkan masalah umum. Jadi semua orang akan terlibat dengan masalah ataupun kebaikan yang termasuk di dalam insurance industry ini. Okey, sebab-sebab memerlukan regulation adalah untuk protect the policy holder interest, melindungi pemegang polisi ataupun customer dan general public yang keseluruhan. Okey, di sini kita akan tengok scope of regulation. So perundangan ianya cover 3 area yang penting, iaitu financial solvency of insurance, jadi keteguhan kewangan syarikat insurans. Yang kedua, fair trade practice, jadi keadilan dalam perdagangan. Dan ketiga, competence of brokers and loss adjuster, kecekapan broker dan loss adjuster. Di sini ada satu subtopik dipanggil self regulation, membuat undang-undang sendiri atau peraturan sendiri. Siapa yang buat peraturan atau undang-undang ni sendiri? Kita boleh tengoklah, macam ada Persatuan Insurans Malaysia atau PIAM, AMLA, MITBA, ada 6 tu. Jadi yang ni ada LIAM, Life Insurance. Jadi semua persatuan-persatuan ini dia mempunyai peraturan dan undang-undang sendiri. Contohnya syarikat insurans AM, dia tertakluk kepada peraturan yang perlu diikuti yang dikeluarkan oleh Persatuan AM Insurans Malaysia ni. Maksudnya insurans AM ni ada peraturan dia sendiri selain daripada peraturan daripada Bank Negara. Jadi mereka harus ikutlah. Kenapa semua peraturan itu mereka boleh wujudkan sendiri? Self-regulation have been introduced by the insurance industry. Untuk objektifnya di sini
Satu, untuk instill disiplin. Yang kedua, promote healthy competition. Yang ketiga, provide some element of protection to insurance consumer. So ada 3 kat sini saya tengok untuk membiarkan 1, 2, 3, 4 dan ada 6 tak salah saya diam-diam Midbah AMLA semua ni untuk mengeluarkan peraturan sendiri. Alright. Okay, why should the government or the Bank Negara Malaysia regulate the insurance industry? Kenapa kerajaan kena menetapkan peraturan atau undang-undang dalam insurans industri? Satu, maintain solvency, mengekalkan keteguhan kewangan syarikat insurans dan ialah semua yang terlibat dengan syarikat insurans. Yang kedua, equity, masih ingat lagi, kesaksamaan, jadi fairness but then reasonableness. Jadi kesaksamaan itu maksudnya bagi orang yang mempunyai risiko yang sama patut dikenakan premium yang sama. Kalau dia kena ada risiko yang lebih tinggi, dia patut dikenakan premium yang lebih tinggi. Itu namanya kesaksamaan lah. Bukan sama rata, kesaksamaan. Sama rata semuanya sama walaupun berbeza risiko. That one tidak betul. Kita tengok equity. Yang ketiga, competence, kecekapan. Kita nak tengoklah cekapan ni, tak kita nak tutup semua insurans tu sampai 3-4 tahun. So dalam insurans industri kita kecekapan ni penting juga. Cekap lagi selain apa, nak untuk melihat jumlah tuntutan berapa ringgit yang betul-betul rugi dan tidak ada kerugian atau penipuan dan sebagainya. Competence. Yang keempat, insurable interest. Apa insurable interest di sini? Insurable interest kita tahu ianya adalah satu doktrin of insurance, wajib ada hubung kait di antara pemilik dengan aset yang dituntut. Tapi di sini adalah hal ini adalah kerajaan nak memastikan bahawa mereka yang tidak berkaitan, unscrupulous person should benefit by affecting policies. Orang yang tak sepatutnya menuntut, dia tidak akan dapat apa-apalah sepatutnya. Jadi kerajaan nak pastikan orang yang tidak berhak supaya tidak mendapat keuntungan atau benefit daripada insurans. Yang tidak berhak lah, yang berhak betul dapat. Kelima, provision of certain form insurance. Di sini ada undang-undang memang yang dah dikenakan wajib untuk kerajaan campur tangan. Contohnya this one, workman compensation, tuntutan pekerja, dan third party motor accident injuries. Jika ada kenderaan yang dilanggar, so yang dilanggar tu adalah third party lah. Jadinya mereka boleh menuntut sebab memang ada undang-undang yang memang telah disediakan. Jadi kerajaan campur tangan adalah penting. Dan yang keenam, national insurance. Ini adalah insurans yang disediakan oleh pihak kerajaan dari peringkat negeri ataupun peringkat persekutuan seperti SOCSO, PKSO, ataupun insurans-insurans yang seperti kita tengok dalam bas sekolah dan sebagainya. Semua tadi insurans-insurans yang memang kerajaan sediakan, termasuk insurans yang disediakan oleh kerajaan negeri. Okey, itu saja. Jika ada soalan boleh tanya saya dalam WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.